Sebelum ini, admin telah menceritakan kisah-kisah seram era 90-an yang terkenal suatu ketika dahulu, seperti panggilan telefon misteri DJ Ismail Halil, kisah hantu Kom-Kom, kisah orang mawas dan banyak lagi. Namun jangan disangka ia berhenti di situ sahaja, kerana masih banyak kisah-kisah seram lama yang masih boleh dikupas dan pasti akan menaikkan bulu roma anda. Di sini admin senaraikan 5 kisah seram era 90-an yang ramai tak tahu bahagian 2. You are watching Top 5 Malaysia. Nombor 5. Pocong minta nasi di Gopeng. Menurut YouTube channel Jo Sipang Lipur Lara, satu kisah yang berlaku pada tahun 1970-an di Gopeng, Perak telah disampaikan oleh salah seorang pendengarnya bernama Hatim yang dialami oleh bapa dan datuknya sendiri. Datuk Hatim telah dianugerahkan sebidang tanah bersebelahan kampungnya oleh kerana jasa atuknya sebagai bekas tentera membanteras komunis pada era itu. Atuk Hatim mengambil keputusan membina rumah atas tanah tersebut. Ketika rumah itu hampir siap, Atuk Hatim berkesempatan membawa ayah Hatim bersama bapa saudaranya untuk melawat rumah tersebut dan bermalam buat sementara waktu. Ketika sedang berada di rumah barunya itu, kontraktor sempat berpesan agar Atuk tidak berkeliaran di sekitar kampung tersebut pada waktu malam, yang menjadi satu kemusykilan buat mereka. Disebabkan rumah itu masih belum sempurna, mereka terpaksa menutup setiap pintu dan tingkap menggunakan papan. Tetapi pada jam 3 pagi mereka terdengar sesuatu di dapur, seolah papan pada pintu tadi ditolak. Apabila mereka menyelinap di kawasan dapur, mereka dikejutkan dengan badan putih seperti pocong menolak papan tersebut seperti cuba memasuki rumah mereka. Melihat keadaan itu, mereka membaca ayat Al-Quran secara berterusan, membuatkan entiti itu sedar tentang kehadiran mereka. Secara tiba-tiba, pocong itu berdiri tegak sambil memerhatikan mereka. Yang paling menyeramkan, lembaga tersebut sempat menyuarakan, "Pak, aku mahu nasi," dan mengulangi sebanyak 3 kali. Apabila mereka tidak menyahut, lembaga itu bertindak agresif dan cuba untuk memasuki kawasan rumah. Tidak sempat lembaga itu menyeluruh masuk, Atuk Hatim melaungkan azan menyebabkan pocong itu terus gaib daripada pandangan mereka. Selepas kejadian menakutkan itu, mereka bertanyakan kepada kontraktor rumah tentang kejadian tersebut dan kontraktor itu berkongsi bahawa punca pocong itu merayau kerana beberapa hari sebelum itu seorang lelaki yang terkenal dengan kelakuan makan duit anak-anak yatim telah meninggal dan dikabarkan pocong itu adalah belaan lelaki tersebut. Nombor 4. Askar tanpa kepala di kilang. Ya, aku nak air merah dah. Rupanya dia nak darah. Astaghfirullahalazim. Menurut perkongsian oleh salah seorang pendengar podcast Osasuke Hikaru di laman TikTok, terdapat sebuah cerita yang dikabarkan kisah legenda seram dalam kalangan pekerja kilang. Kejadian pada tahun 1990-an ini telah berlaku di sebuah kilang televisyen yang terkenal di Kuala Lumpur. Pada hari kejadian, terdapat kes histeria telah berlaku. Tengah berbual, tiba-tiba dekat lain situ orang menjerit kan. Lepas tu aku cakap, abang dia sudah. Kata kakak tu, sudah mula lagi. Dia cakap macam tu kan. So kita pun pergi berlari lah tengok. Dikabarkan kejadian histeria ini sudah berlarutan selama seminggu, namun masih tiada perawatan yang dapat membantu untuk menyelesaikan gangguan tersebut. Dalam situasi menakutkan itu, dikatakan tragedi kerasukan telah merebak dan menjangkiti sehingga mencecah 20 baris pekerja. Dikabarkan kilang terkenal itu telah melakukan baik pulih dan selepas beberapa hari berlarutan kejadian ini, mereka mengambil keputusan untuk mengambil ustaz. Pengamal perubatan tersebut berkesempatan berdialog bersama individu yang dirasuk dan salah seorang daripada mereka mengatakan bahawa dia memerlukan air merah, iaitu nama lainnya ialah darah. Air merah. Dia cakap macam yang dia ingat air sirap. So budak ni pun buat dah bancuk. Pergi dekat pantry, bancuk bagi air sirap. Bagi budak tu, dia tepis.
Dia tepis air, dia tepis sekejap tu pecah apa tu apa tu air sidap tu dalam kaki tu kan. Dia tanya, kau nak apa sebenarnya? Aku nak air merah. Rupanya dia nak darah. Astaghfirullahalazim. Dikatakan lagi, kes itu berlaku kerana perasaan amarah roh yang menghuni di lokasi itu. Roh itu meminta mereka menghentikan operasi kilang dan jika gagal melakukan sedemikian, sebaliknya akan terjadi dan mengugul untuk mengacau semua pekerja di situ. Diceritakan dengan lebih lanjut, sebelum kejadian seram itu berlaku, pekerja di kilang dikejutkan dengan satu kepala berbadan askar muncul di salah satu televisyen. Ada juga yang mengatakan ternampak askar Jepun tanpa kepala berlega-lega di kawasan kilang sambil membawa parang. Apabila diteliti info berkaitan kilang itu, dikatakan kilang tersebut telah melakukan renovation sehingga memasuki kawasan tanah perkuburan Jepun. Melihat pada situasi itu, tidak hairanlah mereka seringkali dilintasi bayangan lelaki berbaju askar. Pondok telefon. Satu kisah dikongsi di blog Malam Seram yang lebih dikenali sebagai Muhammad Zah atau MZ. Kejadian pada tahun 1996 ini telah berlaku di sebuah desa di Kuching, Sarawak. MZ telah membuka sebuah gerai burger berhampiran dengan rumah kedai yang mula beroperasi pada jam 6.30 petang hingga 1 pagi. Namun bermula jam 10 malam, keadaan mula berubah apabila persekitaran gerainya kembali sunyi. Berhampiran dengan gerainya terdapat sebatang pohon ketapang yang tinggi dan rendang. Di bawah pohon itu terdapat 4 pondok telefon awam. Pada zaman 90-an ini, dikabarkan gadget masih belum menjadi satu normalisasi, menyebabkan pondok telefon tersebut menjadi tumpuan bagi remaja yang sering bergayut pada malam hari. Namun sepanjang berbulan MZ berniaga di situ, terdapat seorang remaja lelaki ini menarik perhatiannya yang sering bergayut sehingga lewat malam, sehinggakan ketika MZ ingin menutup gerai, dia masih rancak berborak di pondok telefon itu. Sehingga pada satu malam, ketika dia dan salah seorang rakannya ingin menggunakan telefon itu, mereka dapati kesemua 4 pondok telefon sudah hilang gaganya. Apabila mereka menyiasat keadaan itu bersama remaja lelaki yang sering menggunakan pondok telefon itu, dikabarkan lelaki tersebut telah diserang demam. Selepas minggu keadaan itu menjadi tanda tanya, mereka akhirnya mendapat jawapan apabila lelaki itu menceritakan bahawa dia telah diganggu sewaktu berada di pondok telefon itu. Kisahnya bermula ketika dia sedang asyik berborak di telefon itu pada jam 1 pagi dan tiba-tiba dia didatangi oleh seorang wanita dan dia sempat menegur wanita itu untuk memilih pondok telefon yang berbeza. Tetapi selepas ditegur, wanita itu masih tidak berganjak dan memaksanya untuk menyerahkan telefon itu kepada wanita tersebut. Malangnya sebaliknya terjadi apabila ketika dia pusing ke arah wanita itu, dia melihat keadaan wanita tersebut berdiri tanpa kaki seolah terapung. Nombor 2. Diganggu penanggal di Genting Sempah. Menerusi YouTube channel Pika Storyteller, dia berkongsi satu kisah yang diceritakan oleh seorang pemandu bas ekspres dikenali sebagai Pak Cik Syamsul. Kejadian berlaku apabila dalam perjalanan dari Kajang ke Kuantan. Namun pada hari tersebut, dia terpaksa bertolak lambat menyebabkan keadaan di atas lebuh raya ketika itu lengang. Sepanjang pemanduannya, dia memasang radio sambil membuka tingkap dan apabila sampai di kawasan Genting Sempah, kawasan menjadi sunyi yang menyeramkan, disertakan dengan bauan wangi seperti bunga kemboja, iaitu bunga di tanah perkuburan. Keadaan itu telah menaikkan bulu roma menyebabkan Pak Cik Syamsul terbayang tentang kisah seram yang pernah dikongsi oleh rakannya. Tiba-tiba dia dihadiri dengan satu berbola api melayang-layang di sebelah kanan bas. Lama-kelamaan berbola api itu semakin mendekat sehingga ia terapung di sebelah Pak Cik Syamsul. Apabila dia berada dalam keadaan mencemaskan
ketika itu, dia masih mengawal pemanduannya kerana bimbang akan keselamatan penumpang. Sampai sahaja di satu selekor, makhluk halus itu dikabarkan lesap daripada pandangannya. Kisah seram tidak berakhir di situ sahaja. Satu lagi kejadian seram yang turut dikongsi oleh Pak Cik Syamsul yang ketika itu dalam perjalanan dari Raub ke Sungai Koyan. Ketika dia melalui sepanjang jalan Raub sambil ditemani lampu jalan yang malap, satu aura yang menyeramkan telah hadir di sekelilingnya. Tidak lama selepas itu, dia dikejutkan dengan kemunculan satu kelibat di bahu jalan yang kelihatan seperti berjalan terhuyung-hayang. Semakin dia mendekati susuk tubuh itu, semakin banyak persoalan hadir di mindanya. Ketika dia melepasi entiti itu, dia tergamam melihat keadaan susuk itu tidak berkepala. Melihat pada peristiwa ini, orang ramai mengaitkan kejadian tersebut dengan tragedi yang berlaku pada tahun 1980-an di mana satu kemalangan jiwa telah berlaku di kawasan ini. Dikabarkan keadaan kepala mangsa ketika itu terputus daripada badan. Sejak daripada itu, ramai pemandu sering diganggu dengan makhluk tanpa kepala ketika melalui jalan mistik ini. Nomor 1. Penanggal di Kota Belud, Sabah. Kota Belud merupakan sebuah kawasan yang berjarak 70 km dari Kota Kinabalu. Mengikut apa yang diceritakan oleh orang tua, jalan Kota Belud ini sering dikaitkan dengan kisah mistik. Hal ini kerana sepanjang laluan Kota Belud ini, ia dikelilingi kawasan hutan tebal yang juga merupakan lokasi sarang makhluk halus. Menurut YouTube channel Kupi-Kupi Go, mereka turut mengambil kesempatan meneroka jalan Kota Belud yang penuh mistik ini. Sepanjang perjalanan, mereka sempat berkongsi kisah legenda yang hangat diperkatakan penduduk setempat. Kisah yang berlaku pada tahun 90-an ini telah mengaitkan sebuah keluarga yang dalam perjalanan pulang ke Kota Kinabalu dari Kota Belud. Si ibu yang ketika itu sedang sarat mengandung secara tiba-tiba perlu membuang air kecil. Namun sepanjang perjalanan mereka dikelilingi hutan, ia memaksa si ibu membuang air kecil di dalam semak samun. Ketika membuang, tiba-tiba muncul satu pergerakan yang aneh tidak jauh dengan kedudukannya, tetapi si ibu masih mengabaikan kejadian itu. Sewaktu dia kembali ke kenderaan, tiba-tiba dia tergamam melihat aliran darah keluar dari celah kangkangnya. Apabila diperiksa, kandungannya telah gaib tanpa menjumpai sebarang punca. Peristiwa ini dikaitkan dengan balan-balan atau lebih dikenali dengan penanggal, yang juga terkenal sebagai satu makhluk yang sering menculik janin sama ada dalam perut atau yang meninggal. Selain itu, pernah menggemparkan laman internet suatu masa dahulu apabila di kawasan Kota Belud terdapat satu penampakan penanggal pada siang hari terapung di udara. Belon. Itu sahaja video pada hari ini. Antara kelima-lima kisah seram era 90-an ini, yang manakah paling menakutkan? Dan komen juga pengalaman anda sekiranya pernah terkena gangguan seperti yang admin cerita. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit.